Assalamualaikum dan salam hormat. Berita pagi Sarawak edisi Selasa 13 Julai bersama saya Abang Muaz Liabah Abdul Samad. Sarawak akan beralih ke fasa 2 Pelan Pemulihan Negara PPN bermula 14 Julai ini. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dalam kenyataan media memaklumkan Majlis Keselamatan Negara MKN dan JPBN telah membuat penilaian risiko dan mengambil kira nilai-nilai ambang bagi ketiga-tiga indikator PPN dan bersetuju bahawa Sarawak telah bersedia untuk beralih ke fasa 2 PPN mulai Rabu ini. JPBN telah memuat naik infografik garis panduan prosedur operasi standard SOP Pelan Perjalanan Sarawak menuju pemulihan 4 fasa. Ia bagi memudahkan orang ramai memahami garis panduan SOP daripada satu fasa ke fasa berikutnya yang akan dilaksanakan sepanjang tempoh berkenaan. Garis panduan SOP yang terperinci bagi fasa-fasa tertentu akan dikeluarkan oleh MKN dan dapat dimuat turun di laman web MKN. JPBN turut mengucapkan tahniah kepada semua pihak yang bekerjasama untuk membolehkan Sarawak beralih ke fasa 2 selain petugas dan pihak yang bertungkus lumus memastikan kelancaran proses pemberian vaksin di seluruh Sarawak. Dalam pada itu, orang ramai terus diseru mengamalkan langkah pencegahan dan kawalan kendiri dalam memutuskan rantaian COVID-19. Sementara itu, Sarawak mencatat 235 kes positif baharu semalam menjadikan jumlah kumulatif kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 69,104 kes. Daripada penambahan kes baru itu, 10 kes merupakan tahanan di Penjara Pusat Miri, 1 kes tahanan di Penjara Seri Aman dan 4 kes tahanan imigresen di Kuching. Manakala 1 kes kematian dicatatkan melibatkan seorang warga negara perempuan berumur 59 tahun di daerah Seri Aman, menjadikan kes kematian setakat ini ialah 433. Dalam perkembangan sama, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN mendedahkan bahawa upacara pengebumian dan sembahyang mendiang di Kampung Kendai Lunduk telah mencetuskan satu lagi kluster COVID-19 di Sarawak. Kluster Kampung Kendai Lunduk dilaporkan setelah jangkitan merebak dalam kalangan penduduk kampung tersebut melalui aktiviti upacara pengebumian dan sembahyang mendiang yang berlangsung pada 30 Jun hingga 6 Julai lepas. Seramai 23 individu telah didapati positif COVID-19 termasuk kes indeks melibatkan 22 orang warga negara dan seorang bukan warga negara. Kesemua yang positif telah dimasukkan ke Hospital Umum Sarawak dan Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah di daerah Kuching. Dalam pada itu, JPBN telah mengisytiharkan kluster Sungai Penyerai Tatau tamat menjadikan 100 kluster masih aktif. Manakala Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, PKPD telah dilaksanakan mulai Ahad lepas sehingga 24 Julai ini di kuartus pekerja ladang Estate Sime Darby Plantation di Bintulu dan Rumah Mulok Keluar Krian Saratok bermula semalam sehingga 25 Julai. PKPD di Rumah Louis Kampung Batu Besar Seri Aman pula dilanjutkan sehingga 19 Julai. 4 lokaliti PKPD iaitu Rumah Awang Sungai Stok Sarike, Kampung Tematu Kuching, Setinggan Pulau Riam Sangan Tatau dan Rumah Unci Nanga Ingu Ili Kabong di Saratok selain Rumah Catherine Tamoh Sungai Aup Sibu ditamatkan. Seterusnya kita ikuti laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 11 Julai. Ribu penduduk di zon Sentosa Sibu bakal menerima suntikan vaksin di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Persatuan Fu Chau Sibu yang mula beroperasi selama 3 hari bermula semalam. Ahli Majlis Perbandaran Sibu MPS Kaunselor Joseph Chin Ek berkata penduduk kawasan itu jadi tumpuan kerana ia merupakan salah satu kawasan mencatatkan kes tinggi jangkitan COVID-19 di Sibu.
Kaunselor Joseph menjelaskan pada hari pertama operasinya seramai 800 orang akan menerima suntikan vaksin sebelum dinaikkan kepada 1,100 orang pada hari kedua dan hari ketiga operasi PPV ini. So basically, Sentosa will be priority. So after they arrange first, then we have some more quota left. Then we will arrange for the nearby, for example, like Saling area and so on, right? So we will call them for the vaccination. Selain itu, mereka yang menerima vaksin menzahirkan rasa syukur dan rasa selamat daripada jangkitan COVID-19. Rasa lebih selamat. Sebelum ni memang takut. Macam kalau dekat-dekat dengan orang memang ada rasa takut. Kita mengharapkan apabila kita sudah dicucuk vaksin ini ataupun 2 dos lengkap, harap tidak ada lagi swab test lah kepada kita apabila kita pergi keluar membawa menghantar barangan yang pergi ke luar daerah lah. Turut hadir meninjau operasi di PPV berkenaan adalah Penyelaras Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Sibu, Dr. Anwar Rapai dan Timbalan Ketua Polis Daerah Sibu, Superintendent Colin Babat. Pusat Pemberian Vaksin Industri PPVIN membabitkan sektor perkilangan di Shenyang Plywood Miri bersedia memulakan operasi pemberian vaksin yang diadakan selama 2 hari bermula hari ini. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri memaklumkan seramai 1,291 orang pekerja tempatan dan asing serta ahli keluarga dijadual menerima vaksin. Menteri Pengangkutan yang juga Menteri Bertanggungjawab bagi Jawatankuasa berkenaan, Dato' Lee Kim Shin, menerusi kenyataan sama berkata, agensi pelaksana bagi pemberian vaksin itu melibatkan warga pusat perubatan Borneo Miri. Beliau menyeru orang awam supaya mematuhi garis panduan prosedur operasi standard meskipun telah disuntik vaksin. Penduduk di sekitar Pedawan menarik nafas lega apabila dapat menikmati perkhidmatan bank bergerak yang disediakan oleh Agrobank Wilayah Sarawak dengan kerjasama kerajaan negeri. Perkhidmatan perbankan ini sekaligus memberi kemudahan kepada penduduk yang jauh di kawasan pedalaman. Perinciannya bersama wartawan Monica Gary. Daerah Pedawan terletak di luar Bandaraya Kuching yang mengambil masa kira-kira 2 jam perjalanan dan mempunyai 62 buah kampung dengan 73,488 populasi penduduk. Ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan, ia menyulitkan penduduk di kawasan Ulu Pedawan ini untuk ke pusat bandar, memandangkan hanya sebuah bank terdapat di pasar kecil berkenaan. Diorang ambil duit batu 10, batu 7. Jadi banyak sesak. Tunggu lama, beratur, baris. Jadi sekarang ini sudah sampai sini. Macam saya punya rumah, 15 minit saya sampai sini. Ketika negara berdepan pandemik COVID-19 ini, pelbagai bantuan disediakan kerajaan negeri maupun persekutuan, terutama daripada segi bantuan kewangan. Dengan adanya perkhidmatan bank bergerak ini, sedikit sebanyak menjimatkan perbelanjaan selain kos pengangkutan untuk pengeluaran wang itu ke pusat bandar. Sebenarnya ini untuk menolong rakyat lah. Sebenarnya kebaikan memang ada sebab untuk memudahkan pergerakan rakyat lebih senang lagi daripada yang pergi ke bandar. Lagipun belanja pun kurangkan belanja lah. Sementara itu, Agrobank antara 4 daripada bank yang mengendalikan perkhidmatan bank bergerak yang menfokuskan di selatan Sarawak selain Bank Simpanan Nasional untuk penduduk di utara negeri ini. Anak nak kirim duit, nak hantarkan duit kepada orang tua. Masalahnya tak dapat nak hantar because orang tua tak ada akaun. Jadi kita sediakan perkhidmatan terus kepada mereka, direct kepada mereka supaya mereka dapat buka akaun dan anak-anak boleh hantar duit kepada orang tua. Antara kriteria pemilihan lokasi bagi perkhidmatan ini, ia dinilai daripada segi kepadatan penduduk, liputan jalur lebar serta keselamatan. Menerusi perkhidmatan ini juga, penduduk dapat menggunakan perkhidmatan mesin teller automatik atau ATM serta kaunter pembukaan akaun dan kad debit.
Inisiatif Bank Bergerak ini adalah usaha kerajaan negeri untuk menambah baik akses perbankan terutamanya bagi masyarakat di kawasan luar bandar di Sarawak yang terputus daripada institusi perbankan yang jauh di pusat bandar. Monika Geri, Padawan, Sarawak. 11 individu di Kuching dikenakan kompaun Ahad lalu kena melakukan aktiviti riadah secara beramai-ramai di kawasan yang tidak dibenarkan semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Ashmon Bajah berkata kompaun tersebut dikeluarkan oleh sepasukan anggota dari Balai Polis Sentral Kuching yang melakukan pemeriksaan pematuhan prosedur operasi standard SOP. ACP Ashmon Bajah menerusi kenyataan media mendedahkan kesemua 11 individu terbabit di kompaun di Taman Budaya dan kawasan Dewan Suara dan Jalan Taman Budaya kira-kira pukul 5 petang. Jelasnya, individu terbabit dikenakan kompaun dengan nilai maksimum sebanyak RM4,000 setiap seorang. Kompaun tersebut dikeluarkan di bawah Peraturan 17/1 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan Pelan Pemulihan Negara 2021. Penukaran kontraktor bagi projek Jambatan Marudi dijangka dibentang pada mesyuarat Kabinet Negeri. Menteri Muda Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Pangwang Manggil berkata, perbincangan perkara berkenaan telah dikemukakan bersama Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Oping dalam sesi perjumpaan pada 29 Jun lalu. Datuk Dr. Pengwang Manggil merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Marudi memberitahu projek itu dirancang dimulakan semula awal Ogos depan. Kemungkinan bagi kepada second lowest bidder ataupun rescue contractor. Dengan cara ini kita cuma bentang kepada Kabinet, kalau Kabinet setuju, boleh dapat terus. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Marudi selepas melawat tapak projek Jambatan Marudi. Projek Jambatan Marudi sepanjang 650 meter yang dijangka siap Jun 2022 merentasi Sungai Baram itu dibiayai kerajaan negeri dengan kos lebih RM75 juta. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Utamakan keselamatan diri anda dan jaga diri. Saya Abang Muaz Liabah Abdul Samad. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.